Okey, jadi ikatan yang pertama, buku sila. Kenapa kena belajar buku sila ni? Buku sila ni banyak guna dia. Antaranya adalah yang kebiasaannya orang guna buku sila ni dalam ilmu-ilmu perubatan ataupun bantuan pertolongan cemas lah. Sebabnya dia merupakan salah satu ikatan sementara yang kita boleh buka semula dengan mudah. Okey, saya tunjuk contoh apa yang saya kata nak buka dengan mudah. Ni kita dah ikat. Macam mana nak buka? Buka dia macam ni. Nampak? Dia dah terurai. Itu yang saya cakap mudah untuk buka dan dia selalu digunakan dalam bantuan kecemasan lah. Kalau anda belajar dalam pertolongan cemas ada. Okey, katakan ni ada dua tali yang berbeza. Okey, mudah saja macam ni. Okey, dia kena ingat formula dia. Ingat sendiri, tangan. Okey, tangan. Atas. Okey, kanan. Kanan, atas kiri. Okey, yang atas ni kita masukkan. Okey. Kemudian kiri, atas kanan. Masukkan. Okey, kemudian tarik. Dia mesti bentuk macam tu. Okey. Kalau dia boleh bergerak macam ni, ni betul lah ni. Ini adalah ikatan buku sila. Kalau boleh bergerak ni. Kalau tak bergerak macam ni, salahlah tu ikatan tu. Okey. Kalau kita tarik sekemasnya pun, ini. Okey, kalau kita tarik kemas macam mana pun, bila kita nak buka, kita lepas je. Sebelah ni kita lepas. Nampak tak? Yang ni selari dua ni kan? Tali yang selari ni, kita macam tu. Sehingga dia lurus macam tu. Nampak tak bezanya? Okey. Kemudian kita lurutkan je. Dah boleh buka dengan mudah. Ni yang saya kata tadi, ikatan sementara. Okey. Jom, saya ada hari ni ada murid. Ada anak murid hari ni. Saya ambil yang ni. Okey. Jadi, mula-mula ingat. Kita tengok. Okey. Tali ni lebihkan. Ini. Okey, lebihkan macam ni. Lebihkan sikit. Okey. Kanan atas kiri. Letak kanan atas kiri. Kemudian, okey, pegang sikit. Nampak tak? Sekejap. Okey. Yang atas ni tolak dia masuk dalam gelung. Tolak masuk. Okey. Kemudian kiri atas kanan. Okey. Ada gelung kan? Ini gelungnya ni. Gelungnya ni. Masuk celah ni. Tarik ni. Ni tangan ni lah. Okey, tangan ni tarik sini, tangan kiri tarik kiri. Macam tu. Okey, cuba gerakkan. Okey. Ini adalah ikatan buku sila. Macam mana nak buka? Lepas sebelah tangan. Ya sayang. Nak buat. Kejap. Ada seorang lagi pula. Okey, macam ni. Tarik kuat. Tarik kuat sikit. Okey, lepas. Pegang gelung dia dan lurutkan. Dah terbuka. Macam tu. Okey. Jadi mudah saja. Ikatan buku sila. Ataupun bahasa Inggeris dia left over right, right over left, macam yang saya sebut tadi lah. Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Ingat kegunaan dia biasanya selain daripada untuk bantuan pertolongan cemas tu. Kenapa saya kata dalam pertolongan cemas? Maksudnya, contohnya macam ni. Kan kita buat anduh kan. Contohnya kita ikat anduh orang cedera kan. Anduh tu kita nak guna balik. Betul? Kalau di sekolah apa semua kan, takkan nak potong. Anduh tu mahal. Jadi, anduh ni, bila kita nak ikat dia, nak ikat hujung kain anduh tu, hujung kain segitiga tu kita nak ikat. Kalau kita ikat mati, nanti kita sampai dekat hospital, doktor pun potong. Sebabnya susah nak buka. Okey? Jadi dah, kain tu dah tak boleh pakai. Sebab tu, kita menggunakan ikatan buku sila. Sebabnya macam tadi saya tunjuk, kanan atas kiri masuk, kiri atas kanan masuk. Okay. Sebab apa dia menggunakan buku sila dalam bantuan pertolongan cemas tu? Sebabnya dia boleh buka. Doktor pun boleh buka cepat. Okey.
buka terus. Dan boleh guna balikkan yang tu lah. Satu lagi fungsi dia, ikatan fungsi tu, dia akan ikat pada contoh luka lah. Kalau luka kan, bila dia dah balut-balut tu, dia akan ikat dekat tempat luka. Jadi itu menandakan bahawa kawasan tu yang luka. Jadi doktor akan hati-hati dekat situ. Okey, itu contohlah. Okey, tapi untuk dalam perkemahan biasanya, ikatan tali buku sila ni banyak digunakan untuk menyambung tali kemah. Contohnya, tali kemah sedia ada yang biasa tali nilon warna hitam tu, kadang-kadang kita nak tarik tak sampai. Mungkin kita nak tarik, nak ikat pada pokok supaya kemah tak bergerak kan. Jadi kita akan sambungkan dengan tali yang ada. Kebiasaannya tali rapia lah. Jadi cara dia, kita gunakan ikatan buku sila untuk sambungkan tali tadi, tali yang berbeza saiz. Jadi yang utamanya adalah dia untuk menyambung dua tali yang berbeza saiz. Okey. Selain daripada tu, contoh kita nak ikat bungkusan, kan, nak ikat sementara, nak ikat buku secara sementara. Kalau biasa kan macam sekolah kan, bila dekat sekolah kan, bila budak-budak hantar buku teks kan, dia dah ikat kemas-kemas ni. Lepas tu nanti macam contoh saya, biasa saya nak ambil buku teks, bila kita nak check tu, terlalu ketat tahu budak ikat. Dia ikat mati. Jadi bila kita nak buka, sebab kita nak tengok buku-buku tu, kita terpaksa potong tali, terpaksa gunting. Bila gunting, bila dah siap check, kita nak ikat balik, tali dah tak ada. Jadi sebab tu kena pakai ikatan buku sila supaya boleh buka dulu kan. Bila dah ikat tu, cikgu boleh buka balik dan boleh ikat semula. Tali tu boleh guna semula tanpa perlu dipotong. Okey. Itulah fungsi dia. Okey. Jadi itu untuk ikatan pertama. Boleh ikut tak? Saya akan tunjuk balik. Kanan, okey, kena ingat tu je. Kanan, atas, kiri. Okey. Yang atas. Yang mana atas tadi? Yang atas ni kita tolak dia masuk. Kemudian kiri, atas, kanan. Okey, kiri, atas, kanan. Yang mana atas? Yang atas tu maksudnya yang menghadap dengan kita. Tali yang berada di atas. Okey, masukkan dalam gelung dan tarik. Tariklah kuat pun. Tak ada hal. Okey, sebab kejap lagi kita boleh buka. Okey, tak perlu nak potong-potong. Tarik mati-mati macam ni pun tak apa. Okey, macam mana nak buka? Mudah je. Lepas sebelah. Pisahkan dua tali ni. Tarik. Sehingga dia jadi macam tu. Okey, kemudian kita lurutkan. Sampai dia terkeluar lah. Macam tu. Ni sebab saya ada selotip itu. Dia susah sikit. Oh my god, anak saya cakap. Tak percaya boleh buka. Okey. Jadi itu yang pertama. Okey. Seterusnya, kita nak belajar satu lagi ikatan yang banyak juga guna sebenarnya. Ikatan yang kedua, nama dia simpul manuk. Simpul manuk. Mudah saja sih. Simpul manuk. Tapi saya nak kongsikan, simpul manuk ni dia ada dua cara ikatan. Okey. Anda boleh ikat dengan dua cara dalam dua situasi yang berbeza. Okey, apa situasi pertama? Situasi pertama, katakan ada tiang. Hitamlah tiangnya. Katakanlah ada tiang kan, ataupun apa-apa sajalah yang anda nak ikat dekat sini. Okey. Jadi, kalau tiang tu kita boleh, nanti kita boleh masukkan tu. Kita boleh buat gelung je, kita masukkan. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, katakan anda nak ikat pada batang pokok. Pokok kan tinggi sampai sana. Takkan kita nak naik atas tu, kita nak buat gelung, lepas tu kita nak masukkan dalam batang pokok. Tak boleh lah. Jadi, ada dua situasi yang berbeza. Okey? Sebabnya, kenapa saya kata ada dua tu? Kata ni dia sebenarnya yang paling mudah adalah menggunakan kaedah gelung. Saya suka panggil gelung. Okey. Caranya macam ni. Okey. Apa yang dikatakan gelung? Nak tengok Tengok tangan saya. Okey. Saya akan pusing. Okey, ni macam ni. Dia akan pusing. Dia akan jadi macam telinga. Nampak tak? Satu ikut depan saya, satu lagi dia akan ikut belakang.
Dia akan silang macam tu. Kemudian jangan tutup macam ni je. Salah. Itu dah macam gelung biasa. Okey. Lepas kita buat gelung. Satu depan, satu belakang. Satu depan, satu belakang. Okey, apa kita kena buat? Kita silangkan. Yang ni belakang tadi. Yang ni depan. Kan? Yang ni depan, yang ni belakang. Jadi tak boleh macam ni. Kita kena silangkan. Okey. Kemudian, inilah gelong dia. Okey, yang ni yang kita masukkan pada tiang tadi. Masukkan pada tiang. Kemudian tarik. Okey. Nampak? Bila tarik dia jadi bentuk macam tu. Kalau kita tengok dia jadi bentuk X sebenarnya. Ni kaedah pertama lah. Sebab kita boleh masukkan daripada atas. Tak kira lah tiang ke apa ke. Okey. Jadi itu yang pertama tadi. Situasi yang pertama. Kalau kita boleh masukkan daripada atas. Okey. Sekarang ni katakan ada tiang besar. Ini. Okey, katakan ni tiang. Hari ni ada pembantu. Ni tiang. Katakan tiang kan. Tiang ni sampai atas ni. Kita tak boleh nak masukkan gelung tadi ke atas. Okey. Tiang yang tak berpenghujung ataupun batang yang tak berpenghujung atau pokok biasa kan. Jadi macam mana? Sekejap setting. Cara dia mudah je. Kalau cikgu duduk. Okey. Macam ni kan. Kita menghadap pokok tu. Okey, kita gelungkan dia macam ni. Tarik sikit. Yang ni penghujung. Sebab apa? Ikatan ni biasanya, ikatan simpul manuk ni kita guna untuk mulakan sesuatu ikatan. Contohnya kita nak buat pagar, kita nak mula tali yang mula-mula tu. Jadi kita tariklah agak-agak kan. Nanti lebih sikit. Okey. Sini. Nampak tak X? Okey, dia. Yang ni atas. Ni punca tadi. Punca ni kita akan pusing balik belakang. Okey. Nampak tak X ni? Ni X. Okey, dia ada X. Okey. Kita masukkan. Kita ambil punca daripada sini. Dari sini. Kita akan ambil punca. Macam tu. Nampak? Dia akan jadi macam ni. Okey. Ni kan jerut kan. Mati pula. Sakit perut ke. Okey, jadi hujung ni biasanya kita boleh pilih sama ada kita nak buat simpul balak. Simpul balak ni mudah je macam ni je. Pusing. Tapi pusing banyak sikit lah. Jadi bila kita tarik nanti, dia tak akan terlepas. Ataupun selain simpul balak, cikgu boleh ikat mati je. Ikat mati sekali. Ikat sekali. Kan? Ikat mati sekali saja. Macam tu. Okey. Bila tarik ni dia tak terlucut lah. Itu sahaja. Sangat mudah. Dah. Jadi saya bagi tahu balik ikatan buku sila tadi. Okey. Dan juga simpul manuk. Ikatan kedua adalah simpul manuk. Okey, simpul manuk ni biasanya digunakan untuk kita nak ikat benda-benda yang licin. Benda yang licin. Contohnya kayu, tiang besi, okey, ataupun apa sajalah yang licin, ataupun tak kisahlah apa-apa tiang, batang pokok ke, kita nak memulakan sesuatu ikatan lah dekat pancang kemah ke kan, besi yang cangkuk pancang kemah tu dia kan licin, okey, ataupun kita nak ikat pada botol ke, boleh, okey, sebabnya dia tak akan bergerak. Dia memang kemas. Dia akan jadi kemas. Okey. Selain tu, dia mudah diikat dan disimpulkan. Sebab kadang-kadang tali ni, kalau kita pergi camping ke apa ke, tali ni kita nak guna semula. Okey. Okey, saya nak kongsikan satu je lagi. Iaitu, angka 8. Ikatan angka 8. Selamat petang cikgu. Okey, selamat petang. Okey, angka 8. Angka 8 ni mudah je buat macam ni.
pusing satu. Jangan pusing satu, tak cukup. Nampak Macam ni. Okey, kita ambil ujung sikit kan. Okey. Pusing dia mudah je. 1, 2. Okey. Kemudian ni tadi punca ni kan. Kita masukkan dia dalam. Dia dah jadi angka 8. Okey, ini adalah ikatan angka 8. Apa guna ikatan angka 8? Okey, dia adalah ikatan sementara di hujung tali supaya tali tu tak terburai. Okey. Tak ada pula tali yang pecah. Sebab ni saya dah selotip semua ujung ni. Contoh maksud terburai tu kan, tali ni kan kadang dia diperbuat daripada banyak banyak urat-urat dia kan. Katalah ujung tu dah pecah, jadi kita boleh ikat menggunakan angka 8. Tariklah kemas sikit. Jadi dia tak akan terburai lah. Ikatan sementara. Lepas tu bila ada selotip ke ataupun cikgu ada mancis ke kan, boleh bakarlah ujung tu supaya dia kemas. Okey. Selain tu angka 8 ni juga untuk tahan tali. Pernah tak tengok tiang bendera? Tiang bendera kan. Tiang bendera kan tinggi. Biasanya orang yang mula-mula sebelum dia naikkan tiang tu, dia dah masukkan tali lah. Jadi hujung tali tu dia akan ikat angka 8. Sebabnya katalah bila dia dah ikat angka 8, lepas tu dia dah jadi satu gelung macam tu kan. Lepas tu dia dah ikat semula lah, dah sambung 2 tali tu. Okey, dah ikat. Katalah tak ada angka 8 ni, dia tersilap tarik katakan. Tersilap tarik, dia akan jatuh, tercabut daripada takal. Bila dah tercabut, satu kerja pula nak naikkan. Macam mana nak naikkan? Kena turunkan tiang bendera. Jadi inilah fungsi dia. Kita boleh guna juga angka 8 supaya tali ni tak tercabut daripada takal tu lah. Okey. Angka 8 ni mudah sebab dia banyak guna juga, sebab dia mudah dibuka. Lebih kurang macam buku sila tadi lah. Saya tunjuk lagi sekali macam mana nak buat angka 8. Macam ni kan. Cikgu pegang ni. Okey. Mudah je. 1, 2. 2 kali pusing. 2 kali pusing. Ni gelung ni. Okey. Yang ni masuk dalam gelung. Okey. Siap angka 8 kita. Ni je. Sangat mudah. Okey, itu ada 3 lah. 3 ikatan untuk hari ini. InsyaAllah lain kali saya akan kongsikan lagi lah. Okey, jadi nantikan. Saya harap perkongsian hari ini membantulah. Dapat membantu sebab sebenarnya banyak guna dalam kehidupan lah. Yang selalu saya guna macam, memang 3 ni, mungkin angka 8 ni jarang lah. Sebab biasa saya akan gunakan 2 tadi. 4 sebenarnya saya tunjuk hari ni. Satu lagi tadi, lilit balak. Lilit balak tadi saya ada tunjuk kan. Jadi 4. Hari ni saya ada kongsikan 4 ikatan. Jadi cikgu boleh apply lah, boleh gunakan dalam kehidupan, ataupun cikgu boleh kongsikan atau boleh ajar anak murid untuk aktiviti co-curriculum, ataupun boleh ajar sendiri, ajar anak-anak sendirilah, sebab benda ni dia akan guna nanti. Okey, jadi itu saja untuk hari ini perkongsian saya berkenaan dengan co-curriculum, iaitu unit ikatan tali dan simpulan.